Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa jammilna bil afiyah. Nawil at-ta'allum wa at-ta'lim wa dhikra wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa'a wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ad-da'wa ala subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Muka surat 83. Wa qala syekhul musannifu rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi masyayikhina dan pengarang Syekh Abdul Ghani bin Yahya dan Syekh Umar bin Yusuf rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Muka surat 83. Asy-syafa'atu. Bab syafaat. Adalah tiap-tiap seorang wajib beriktikad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tiap-tiap seorang wajib beriktikad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat kepada sekalian hamba Allah pada hari kiamat. Itu wajib i'tikad. Allah sallallahu alaihi wasallam banyak sangkut ni. Ini dah lah hujan lebat. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul uzma ialah syafaat yang paling agung sekali lah. Itu syafaat untuk memulakan hisab. Kemudian hal lain-lain tu kita pernah sebut dah, syafaat nak masukkan orang ahli neraka dalam syurga. Kemudian ahli syurga yang sudah mendapat pangkat nak meninggikan pangkat lagi, dan juga beri syafaat kepada orang yang sama pahala dengan sama dosa dia untuk masuk ke syurga dan sebagainya. Begitu juga dengan para ulama, orang soleh, para malaikat juga boleh beri syafaat. Habis. Ketika di dalam huru hara yang amat besar, ketika tu ta'aluk bagi kata syafaat, muta'alak dia syafaat. Ketika mana syafaat tu? Ketika huru yang besar, iaitu hari kiamat. Kesusahan bahaya yang amat berat dalam padang mahsyar ialah syafaat. Kesusahan, yakni bermula kesusahan bahaya yang amat berat dalam padang mahsyar, waktu di padang mahsyar ialah syafaat meringankan azab. Tu syafaat meringankan azab dengan dijalankan hisab pada sekalian manusia daripada amal dan pekerjaan yang dilakukan semasa hidup dalam dunia. Itu yang paling susah sekali. Maksud paling susah ialah orang yang paling banyak mengharap itulah. Itu meringankan azab
yang dengan yang meringankan azab dengan dijalankan hisab, iaitu dipanggil syafa'atul uzma. Tu yang paling berat kali. Berdiri bertahun-tahun, orang kafir, orang fasik, ataupun orang kafir, orang munafik itu dia tunggu nak hisab tu. Sampai tahap boleh kata dia ni, aku nak masuk neraka, masuk bilah, tak larat nak tunggu dah hisab. Ada pun orang mukmin, khilaf ulama sama ada tunggu dia itu macam tunggu sembahyang 2 rakaat ataupun tunggu macam azan dan iqamah. Sekejap lah tu, tak rasa. Okey, habis. Maka inilah syafaat yang paling besar, syafaatul uzma, dan yang mula-mula didapati. Sebelum daripada tu semua senyap. Senyap belaka semua, tak berani nak cakap apa. Lepas tu marilah hadis yang kata kepada Nabi Adam tak mau, tapi Nabi Nuh tak mau, Isa tak mau, Musa tak mau. Nabi-nabi yang ulul azmi, kemudian akhirnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat atau faslul qada. Faslul qada ni mula hisab lah. Faslul qada ni mula hisab. Setelah sekalian manusia menerima berbagai-bagai azab sengsara di padang mahsyar. Di padang mahsyar sengsara dah. Bukan di padang mahsyar, di kubur sengsara dah. Di kubur habis-habis sengsara pun. Bila kita ditanam nanti, rapat tulang belakang. Rapat tulang macam ni. Daripada macam ni jadi macam ni. Dia panggil kubur merapatkan sah. Kubur merapatkan sah sehingga kita punya tulang ni daripada lagu ni jadi macam ni, tangkuk. Himpitan kubur dia panggil. Sebab tu ada setengah-setengah guru kata nak elak daripada himpitan kubur, baca qul huwallahu ta'ala, qul huwallahu ahad 11 kali selepas waktu maghrib, antara waktu maghrib dan isyak 11 kali, untuk elak himpitan kubur. Sebab himpitan kubur semua akan kena. Untuk elak jawapan daripada mungkar nakir soal-soal tu, baca surah Al-Mulk. Jangan tinggal. Semalam Ustaz Syed Hafiz hafizahullah ta'ala sebut, talib ilm jangan tinggal Al-Mulk. Allah, perkara sunat. Jangan tinggal witir sebelum tidur. Witir tu buat masa lepas isyak tu kat masjid sudah lah. Kalau nak buat kat rumah bohong lah, tak rajin pun. Tidur habis. Sengsara, yang tiada dapat, sengsara tu sifat yang tiada dapat ditanggung, yakni ditanggungkan oleh manusia itu. Maka dengan taufik, kekuatan dan hidayah petunjuk Tuhan, muafakatlah sekalian manusia mencari dan mendapatkan nabi-nabi bagaimana seperti mana di bawah. Saya nak cerita nabi apa yang kita jumpa, semua pakat tunggu bila nak hisab. Yang pertama mendapatkan Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam, sebab dia itu adalah Abul Bashar, bapa sekalian manusia. Dengan tujuan memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hisab kiraan, maka permohonan itu tiada hasil dengan mendapat jawapan nafsi, aku ke aku sendirilah. Aku sudahlah, aku sudahlah. Sebab berasa berdosa. Bukannya berdosa, tapi berasa berdosa. Itu muraqabah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Muraqabah dia itu hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kaedah dia. Orang-orang yang buat baik itu di sisi orang muqarrabin berdosa lah. Dia tak buat dosa pun dan tak dikira dosa pun, tapi berasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat Rasul. Yang kedua, tak dapat kepada Nabi Adam, mendapatkan oleh orang ramai di pada mahsyar itu akan Nabi Nuh alaihi salam, dengan tujuan bagaimana, yakni seperti mana yang tersebut. Samalah untuk mulakan hisab. Maka tiada hasil jua setelah menerima jawab seperti itu, iaitu nafsi pun sama juga. Nabi Nuh alaihi salam 1000 tahun berdakwah, 80 orang je ikut. Hak lain semua kafir, termasuk anak bini. Yang ketiga mendapatkan oleh orang ramai akan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim pula
Demikian juga tiada hasil seperti yang tersebut di atas, iaitu nafsi tak Ibrahim. Sebab disangka beliau itu pernah menipu. Beliau merasakan berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tipuan tersebut. Jadi apa-apa yang menyebabkan kita rasa berdosa kepada Rasul, kena wajib takwil. Nah, macam mana takwil tu? Kena ngaji tafsir lah, kena tengok tafsir macam mana ulama takwil. Kalau zahir ayat bawa makna berdosanya para rasul. Yang keempat, mendapatkan oleh orang ramai akan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pun sama juga berasa berdosa. Maka tidak juga hasil permohonan orang ramai itu, yakni kepada Nabi Musa alaihi salam, tak dapat juga. Nabi Musa pun tak dapat. Yang kelima, mendapatkan Nabi Isa, yakni mendapatkan oleh orang ramai akan Nabi Isa alaihi salam, memohon syafaat, maka didapati tidak juga hasil. Sama nafsi. Semua berasa berdosa, tak layak. Kat diri aku pun buat dosa lagi, apalagi aku nak cover orang lain. Tak boleh lah. Bukan akulah. Yang keenam, barulah pada akhirnya mereka itu, manusia tadi tu, mendapatkan junjungan kita, yakni mendapatkan oleh mereka itu manusia, maf'ulun bih, akan junjungan kita. Siapa junjungan kita? Badal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khabariyah lafzan insya'iyatan wa du'a'iyatan ma'nan. Okey, baru dapat kepada Nabi SAW. Barulah Nabi SAW sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia pun beranikan sujud. Sebenarnya dia pun muraqabah tu. Bukan maksudnya Nabi SAW tidak muraqabah, tak takut. Tak. Tapi untuk maslahat umat dia pun kesiankan umat dia. Dalam masa yang sama dia pun takut dengan Allah Taala. Sebab tu kita selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atas perbahasan ilmiah dia ialah untuk mendoakan Nabi SAW tenang untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala permulaan hisab antaranya. Kemudian beliau pun, baginda pun sujud, dan Allah Subhanahu Wa Taala suruh angkat kepala, minta apa yang nak. Baharulah hasil syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada Tuhan menyegerakan hisab atas amalan dan pekerjaan. Allah berkata amalan, pekerjaan sekalian manusia, iaitu faslul qada, nak memutuskan, faslul qada, nak memutuskan nama ada dia ni ahli syurga atau ahli neraka. Masa tu barulah dikira. Mulalah kiraan tapi mula kiraan tu daripada bermulanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah umat-umat Nabi Rasul yang lain. Banyak nak tunggu umat Nabi saja banyak. Adalah, tapi dalam masa yang sama dia ada dua di situ, iaitu masuk syurga tanpa hisab dan masuk neraka tanpa hisab. Tak ada nak hisab, masuk dah. Tak ada nak hisab, silalah masuk syurga. Tak ada nak hisab, masuk neraka terus. Neraka mari ambil kutip, mari orang panggil, mari sambak pampung masuk terus. Badan tu takut macam tu. Yang ahli syurga masuk tanpa hisab, sila masuk syurga terus. Tu tanpa perlu kepada hisab. Kira-kira adalah tujuan, kata musannif rahimahullah, adalah tujuan didapatkan syafaat selepas manusia menerima azab sengsara, ialah supaya betul tarbiyah syafaat itu kepada manusia. Tu tujuan syafaat itu didapatkan selepas dapat azab mahsyar. Bila azab mahsyar ni? Bagi orang fasik, bagi orang munafik, bagi orang kafir lah. Orang yang beriman tidak. Sebab orang yang beriman waktu nak tunggu tu mendapat teduhan arsyur rahman, dan dia tidak akan merasakan panas seperti orang lain, seperti tenggelam yang berpeluh sendiri, peluhnya banjir sampai tahap kaki, sampai tahap perut dan sebagainya. Orang mukmin tidak begitu. Orang mukmin biasa, relax. Walaupun relax pun nak jugalah, nak tahu dia ni ahli syurga ke neraka. Walaupun dia tu sudah berkeadaan baik dah, tak sabar.
Nak tengok syurga tu, oh Allah, bertahun-tahun dah tak tahu nak abang. Tapi orang mukmin rasa sekejap benda tu. Dia tidak rasa lama. Dan tujuan dijumpakan daripada satu Nabi kepada satu Nabi, akhirnya Nabi SAW juga yang dapat menghasilkan syafaat itu. Apa dia pengajaran dia? Khabar. Ialah kerana menunjukkan kelebihan pangkat Nabi Muhammad SAW daripada Nabi-Nabi yang lain. Sekalipun Nabi-Nabi yang lain itu ada mempunyai syafaat, Nabi pun ada musyafaat juga. Semua Nabi dan Rasul ada syafaat, tapi yang lebih-lebihnya ialah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul khalqi bil itlaq, seafdal-afdal, semulia-mulia makhluk secara mutlak. Habis. Jenis syafaat adalah syafaat yang akan didapati daripada hari kiamat sehingga tiada kesudahan itu. Terbahagi kepada 6 jenis syafaat. Tiada kesudahan tu memanglah abadilah, tak ada dah lepas tu. Tapi harus pada akal lah, nak musnah balik, buat baru, buat dunia balik, tak nak salah. Tapi dari sudut Qurannya, khalidina fiha abada. Terbahagi pada 6 jenis syafaat. Yang pertama, syafaat menyegerakan hisab di padang mahsyar, dia panggil faslul qada, dah lepas dah. Yang kedua, syafaat menambah pangkat ahli-ahli dalam syurga. Tu dah dapat syurga tu, syurga Al-Aden contohnya. Oh, tiba-tiba dapat syafaat Rasulullah, lebih lagi tinggi. Contoh, pi ke syurga Firdaus. Boleh? Yang ketiga, syafaat meringankan azab. Macam lecturer lah. Pagi mula-mula B, tu dengan syafaat lecturer, oh dapat A lah kawan ni. Siap pula tengok B. Tu. Yang ketiga, syafaat meringankan azab daripada orang yang mustahak diazab. Itu pun syafaat juga. Asalnya kena balun 40,000 tahun masuk neraka, tapi dengan syafaat kena 20,000 tahun ni. Tu kena juga lah tu, sakit lah tu, tapi kurang okey daripada 40,000. Tu dia azab setengah tahun, daripada 40,000 jadi 20,000 yang masuk neraka. 20,000 tahun. Tak boleh juga tu. Yang keempat, syafaat memasukkan suatu kaum ke syurga dengan tiada hisab. Inilah set yang tiada hisab. Susah nak dapat. Antaranya amalan dia ialah kena sabar apabila timpa sesuatu. Sabar ada 3 peringkat. Sabar daripada maksiat, sabar daripada buat taat, dan sabar daripada musibah. Yang paling tinggi ialah sabar daripada musibah. Kemudian yang kedua, sabar daripada membuat maksiat. Yang ketiga, sabar membuat taat. Sebab apa yang ketiga last akhir sekali? Sebab sabar membuat taat itu yang paling mudah. Mudah sekali. Kena pergi masjid hujan-hujan ni, subuh-subuh kena pergi masjid lah, kena sunat subuh lah. Penat lah. Kalau nak ikut mulut lah, penat aku lah. Tapi sabar. Yang kedua, dosa. Sebab apa? Sebab dosa dengan apa lah? Dosa lagi payah lagi nak sabar. Senang nak buat. Tengok perempuan, sedap. Sabar, tak boleh tengok. Nak zina, tak payah zina. Nak curi, tak boleh curi. Nak khianat, tak jadi khianat. Tu sabar. Nak buat khianat, kita sakit hati dengan dia tu. Nak buat khianat, nak buat dosa, sabar. Yang akhir sekali, yang paling susah ialah menerima musibah. Sabar daripada musibah. Mak mati, pak mati. Siapa-siapa kena penyakit teruk, kita sabar. Kita kena penyakit teruk, kita sabar. Tu yang pahala paling besar sekali. Tapi sabar ni bukan maksudnya sabar lurawi, sabar syar'i lah. Iaitu sabar ni dia tahan diri daripada keluar sesuatu di mulut yang menyebabkan kita panggil dia itu tidak sabar pada awal-awal dia. Dalam haqaiq, dalam mafhum apa dia mafhum tasawuf tu, mafhum tasawuf pun ada juga dalam kitab tersebut. Nak dikira sabar ialah pada awal dia, bukan pada akhir. Kita bila kena musibah, kita maki dulu baru sabar. Tu tak kira sabar dah. Tu sabar lurawi sahaja, iaitu sabar selepas kita maki. Lepas tak puas hati. Dia sabar ni bila kena tu, waktu first tu pun dia relax. Relax. Dia tak kata apa. Gitu. Masya Allah, innalillah. Macam tu ke? Dia tak ada aduh kena dah, settle tu atas kepala, tak boleh kena. Kena dah satu atas kepala, Allah maksa dah. Itu tak ibu sabar. Itu tak kira sabar dah tu. Hilang pahala sabar. Maka syafaat. Maka keempat syafaat mana? Yang keempat, maka keempat jenis syafaat yang di atas ini yang tersebut tertentu khusus didapati daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu khusus.
Yang kelima, syafaat kepada orang yang tertentu masuk neraka maka tidak dimasukkan ke neraka. Itu syafaat. Mana syafaat tu? Syafaat amalan kita. Contohnya, Allahumma ajirna minan nar 7 kali maghrib, 7 kali subuh. Itu pun tak dapat istiqamah. Tu walaupun hadis dia hadis yang bukan sahih sangat, hadis yang bertaraf dhaif, ada yang hadis bertaraf hasan dan sebagainya. Allahumma ajirna minan nar tu. Itu antara amalan untuk mengelakkan masuk neraka. Lagi sayyidul istighfar pagi dan malam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ila akhirih. Baca pada waktu malam, bila mati sebelum subuh, maka insya-Allah taala dia terhalang daripada masuk neraka Allah. Baca pada waktu pagi, bila mati sebelum maghrib, maka dia mendapat syurga Allah taala tanpa masuk neraka. Macam-macam amalan dalam al-azkar. Dalam azkar tengok. Al-azkar kena ngaji ya. Talib ilm, al-azkar kena mengaji, lagi pula beramal. Setiap kali mengaji al-azkar tu, contoh guru tu, majlis hari ni baca hadis al-azkar sekian-sekian, amal terus sampai khatam kita al-azkar tu, aku dah beramal semua yang ada dalam ni. Paling kurang, kalau tak boleh semua, paling kurang sikit, tapi kena semua lah. Dah mengaji al-azkar khatam contoh, kena mengaji al-azkar dengan syarah dia sekali, syarah ni 4 jilid. Okey. Tu molek tu. Okey. Dan zikir-zikir lagi lah. Banyak. Antara yang amal Quran, Quran, puasa. Nanti di syurga, nanti nak masuk syurga, pintu syurga ada banyak. Pintu syurga berdasarkan amalan seseorang. Nabi SAW sebut kepada para sahabat bahawasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia itu dapat masuk ke pintu syurga mana-mana yang dia nak, sebab semua amalan dia buat. Nak masuk pintu puasa boleh, pintu sedekah boleh, pintu semayang boleh, qiyamul lail boleh, semua boleh. Kita nak masuk pintu tu. Cek ngeri lah. Amalan-amalan sunat. Paling-paling kurang jangan tinggal semayang jemaah. Tu ya. Hujan pun redah. Pakai jaket redah. Basah sat basah sat saja daripada panas di akhirat. Basah lagi seronok. Nak panas ke nak basah? Kita semayang seorang-seorang tak belum tentu diterima Allah Ta'ala. Sebab apa? Mungkin kita tak khusyuk lah, kita sunat tak apa nak buat lah. Kadang ni kita malas, walaupun kita ni penuntut ilmu, tahu dah benda tu sunat, tu malas. Macam mana? Tapi main semayang jemaah, rasa semangat sikit sebab main jemaah. Dia rasa late, semayang pun relax, tak cepat-cepat. Main jemaah. Yang kedua, jangan tinggal lah ratib tu. Semayang rawatib termasuk witir lah. Witir pun dia panggil semayang rawatib juga. Yang kitab-kitab fiqh sebut rawatib antaranya yang ba'diyah qabliyah tu, satu lagi witir. Dia masukkan dalam rawatib. Rawatib ni benda yang selalulah. Memang orang Melayu panggil kapit fardu ni, benda selalu buat rawatib. Rawatib. Sunat ni tu wirid. Wirid ikutlah. Kalau dah bertarekat tu, wirid tarekat cukup dah. Kalau dah berwirid, dalam bab wirid lah, bukan bab zikir dengan wirid lain. Wirid ni dia susunan zikir. Zikir tu umum, wirid tu khusus lagi. Kalau yang dah bertarekat tu, amal hak tarekat tu sudah. Lain semua kita istighfar dengan ilmu. Kalau tak ada bertarekat, apa yang amalan-amalan yang kita dapat ijazah, dalailul khairat ke, macam-macam lah, ikut. Yang Habib Umar tu ke, ikutlah. Yang kita dapat ijazah baru berkat sikit. Walaupun katanya tak perlu sangat pun, tapi kalau ada ijazah tu lagi cantik lah. Ijazah ratibul haddad, baca ratib haddad pagi petang. Ratib al-attas, baca. As-sakran dan sebagainya, ikut. Wirid, semayang duha, puasa sunat. Kalau tak letih, puasa sunat. Kalau letih menyebabkan letih, aku tak boleh ngaji kalau tak puasa. Kalau aku tak boleh ngaji kalau puasa ni, tak payah puasa. Makruh pula puasa. Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala kata, Imam As-Subki ni dia ulama mu'atirah dia sebagai mujtahid mutlak. Sampai tahap dia ni tak ada masa nak puasa sunat. Sebab apa? Otak dia terlalu banyak memikir, letih sampai tahap dia selalu lapar.
Bila lapar dia kena makan dulu. Makan dia sekali banyak. Banyak kambing. Allah. Paling-paling sikit dia makan pun seekor ayam. Ni guru cerita. Paling-paling sikit dia makan seekor ayam. Itu paling sikit. Yang paling banyak seekor kambing. Tapi itulah dia banyak mikir, cepat lapar. Bila banyak mikir, cepat lapar. Dia tak nak puasa sunat. Dia puasa hak wajib dia. Nabi Muhammad SAW adalah insan pertama akan masuk syurga. Tapi bagaimana mereka yang akan masuk syurga tanpa hisab? Adakah mereka akan masuk terlebih dahulu? Atau adakah mereka ini hanya terlepas hisab? Terlepas hisab. Tunggu di depan pintu syurga. Depan pintu syurga tu. Dan Rasulullah SAW ialah orang yang pertama masuk syurga. Yang Sayyidina Hasan dan Husain memimpi orang lelaki. Yang pimpin orang perempuan siapa dia? Sayyidatina Fatimah tak silap ke Sayyidatina Aisyah. Gitu. Tunggu depan pintu syurga lah. Masuk syurga tanpa hisab. Masuk syurga tanpa hisab maksudnya lepas hisab terus masuk. Fast track dia bagi. Macam semalam kita kata fast track. Adapun yang buka, yang masuk dulu pintu syurga ialah Nabi SAW, kemudian kita masuk, dan Nabi SAW orang terakhir yang akan tutup pintu syurga. Duk tunggu umat dia. Oi, mana tak masuk gitu? Oh, itu macam nak jatuh sirat tu. Macam nak jatuh sirat. Paling akhir sehingga dalam hadis sebut, yang paling akhir, orang paling akhir sekali ialah orang yang merangkak mari. Orang yang merangkak mari masuk syurga. Yang dia sembang dengan Allah Taala. Apa dia pun dia pun ingat Allah Taala duk melawak dengan dia. Baik. Dia duk berasa dia masuk neraka dah. Dia masuk syurga. Alhamdulillah orang merangkak. Tu bila orang syurga, kemudian ahli neraka pula yang umat Nabi SAW, dia selalu jerit tu bertahun-tahun lamanya jerit, ya Allah, kami ni umat Nabi, jerit. Buat tak tahu sebab dia masuk neraka. Akhir sekali bila tiba masa dia tu, Allah Subhanahu Wa Taala hantar satu malaikat. Ahli neraka tu kata, kami ni umat Nabi SAW, kirimlah salam kepada Nabi, kirimlah salam kepada Nabi, tak ingat kau kat kami ni dan sebagainya. Tu kalau sampai kat Nabi tu, Nabi apa lagi kalau dengar lagu tu, dia berjerit je tu, ahli neraka, tapi tidak didengari oleh siapa pun. Akhirnya sampai satu masa untuk mereka keluar, masa untuk mereka keluar, malaikat pun mari. Malaikat pun mari tengok, ini dia duk panggil Nabi SAW, bagi salam dan sebagainya, suruh sampaikan salam dan sebagainya. Lepas tu Allah SWT perintah malaikat tu pun pergi ke syurga, jumpa Nabi Muhammad, sebut apa yang mereka sampai. Dia beritahu lah kepada Nabi, jumpa Nabi. Waktu tu dalam riwayat ataupun ulama sebut, waktu tu Nabi tengah bersandar di pohon syurga. Lepas tu malaikat pun mari. Malaikat mari kata, ni macam mana ni ahli neraka ni, sebenarnya duk kirim salam kat hang lama dah. Cakap Penang ni. Kirim salam hang lama ni. Dia kata, tak ingat kau kat depa tu dan sebagainya, depa tu masuk neraka tu. Nabi dapat hak itu tu, dia pun pilah, jom kita pergi. Kita selamatkan mereka. Selamatkan mereka. Lepas habis sampai ke neraka tu, Nabi SAW pun ajak mereka tu nak masuk syurga lah. Masuk syurga, sebelum masuk syurga kena mandi di satu telaga, di satu kolam tu, yang mana untuk membersihkan kesan-kesan bakaran hitam yang ada di badan mereka. Hitam hangus teruk lah. Mandi situ, jadi bersih, keluar situ, bersih, habis, putih, licin, barulah masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir yang tengok orang Islam tu masuk syurga, dia rasa cemburu lah. Orang kafir dalam neraka, kami pun nak ikut juga. Nak ikut apa? Kafir dah. Kafir dah, tak ikut. Yang ikut hanyalah orang Islam sahaja. Gitulah kisah sikit sebanyak. Itu mukhtasar je tu. Nak ikut riwayat betul-betul, jari sendirilah. Tak khatam kitab lagi. Tu habis. Mana dia tadi? Syafaat kepada ahli tauhid yang masuk neraka, maka dikeluarkan. Okey. Ahli tauhid yang masuk neraka maka dikeluarkan. Maka dua syafaat yang akhir di atas ini boleh didapati daripada anbiya, malaikat-malaikat dan orang-orang mukmin. Siapa yang mengeluarkan kita pada ahli neraka? Mungkin sahabat kita. Tu yang fungsi sahabat. Sahabat orang soleh, mana orang kawan aku?
Yang nama sekian-sekian dulu duduk ngaji sekali, tiba-tiba masuk neraka. Ui, masuk neraka, jom kita tarik dia. Tarik. Tu asalnya dah masuk neraka dah, tapi boleh masuk keluar daripada neraka disebabkan ada sahabat, disebabkan ulama. Ada tok guru kenal kita, tu kena rapat tu. Tok guru selamat kita, tok guru selamat kita, malaikat bagi syafaat pada kita, sebab malaikat kenal kita. Di dunia dia kuat beramal kan ni. Tiba-tiba masuk neraka disebabkan ada benda-benda yang tertentu yang menyebab masuk neraka. Sebab tu kita tak tahu kita ni masuk neraka si syurga. Pakai serban 4 atas lapis pun tak tahu dia ni syurga ke neraka. Sebab boleh masuk neraka, boleh masuk syurga. Kita dah berasa beramal dah, tapi terima dah Allah Ta'ala. Sebab tu adalah hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah Ta'ala sebut, bila buat ibadat mafhumnya lah. Bila buat ibadat tu bila buat ibadat tu kena berasa dua benda. Kena berasa dua benda. Satu al-khawf, satu ar-raja waktu ibadat. Mana? Al-khawf dengan makna takut-takut, aku ibadat aku ni terima ke tak? Aku duk buat 2 rakaat 2 hari ni terima tak? Aku duk sembahyang jemaah selama ni terima ke tak? Teruknya aku ni. Tengok macam teruk sembahyang pun. Sembahyang sunat pun buat lebih kurang, terima ke tak? Tu khauf. Dalam masa yang sama ar-raja, harap juga mudah-mudahanlah kurang aku ni pun Allah Ta'ala terima. Tu waktu tu kalau kita buat ibadat ada hadir dua benda tu, kita tak ada masa nak riak, kita tak ada masa nak sum'ah, tak ada masa nak takabur kepada orang lain, sebab kita tilik pada diri kita sendiri. Nak rasa takabur pada orang lain, aku teruk ni, khauf. Tapi jangan sampai khauf sampai tahap tak ada rajak dah, kena ada rajak ke. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima lah. Gitu. Baru ada rasa ubudiyah, kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hikam ni ngajilah kita syarah Asy-Syarqawi 'ala al-Hikam. Tu dia kecil. Syarah Asy-Syarqawi tu dia syarah sikit jadi sesuai untuk ngajilah. Kalau yang panjang-panjang yang panjang-panjang tu bukan tak sesuai, payah sikitlah. Untuk tolaah boleh lah tu. Tapi nak ngaji ya syarah hikam saja boleh, hikam saja boleh, ataupun syarah dia, syarah Imam Asy-Syarqawi ke Asy-Syarnubi ke, tu semua kecil-kecil dia punya syarah. Jadi tok guru syarah lah. Tok guru syarah lah syarahan. Habis wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu syahadah pula. Apa tiba-tiba Maka termasuklah di dalam makna kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dulu dah asyhadu an la ilaha illallah dulu. Masa selepas habis sifat Allah, dia dah terang asyhadu an la ilaha illallah. Habis kita cerita bab Rasul, habis kita cerita bab apa yang disampaikan Rasul, iaitu benda ghaibiyat, benda sam'iyat, dia masuk wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka termasuklah di dalam makna kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu iaitu khabar 4 sifat yang wajib bagi Rasul: sidiq, amanah, tabligh dan fatana. Ada setengah bukan tolak, hazah fatana sebab memadai dengan tabligh atas jalan iltizam. Tapi ulama rad balik kata tak boleh, sebab berkait dengan akidah. Kaedah dia bila berkait dengan akidah, tikrar berlaku pun tak ada masalah. Tidak cukup dengan dilalah iltizam, tak cukup, mesti kena sebut juga walaupun sudah berlaku iltizam bila kita sebut suatu sifat yang lain. Contoh sifat qidam baqa, dah bahas selepas wujud, kenapa nak bahas lagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith? Kenapa nak bahas lagi qiyamuhu bi nafsihi? Kita faham dah dengan sifat qidam baqa tu bahawasanya Allah tak ada pencipta. Buat apa nak pergi bahas qiyamuhu bi nafsihi lagi? Tapi ulama pun kata dak, ini dalam bab akidah. Bila dalam bab akidah, kaedah dia tikrar boleh berlaku, kena berlaku walaupun qidam baqa itu atas jalan lazim malzum iltizam, boleh faham qiyamuhu bi nafsihi lah. Tapi atas jalan ini adalah ilmu yang sangat berbahaya. Kalau siapa tak tahu, maka dia pun ulang supaya lebih jelas, lebih idah, lebih wadih. Habis. Dan lawan bagi 4 sifat, iaitu dusta, khianat, menyembunyikan dan bodoh. Ni semua kita serta habis ni. Dan satu sifat yang harus pada Rasulullah berjumlah 9 sifat. Maka inilah satu harus pada Rasulullah titik, berjumlah 9 sifat. 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus. Inilah sekurang-kurang aqaid yang masuk pada kalimah
yang masuk pada kalimah, yakni yang masuk pada makna kalimah, bukan pada kalimah. Sekali jadi batiniyah pula. Asyhadu tu sifat fatana, alla ilaha asyhadu anna itu sifat fatana, Muhammadan itu sifat tabligh, bukan itu. Tapi makna kalimah bila sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tasawur dalam gambaran kita, i'tiqad kita, Rasul itu seorang fatana, seorang tabligh, seorang amanah, siddiq, dan dia mustahil bagi dia lawan dia tu, dan dia itu bersifat harus al-basharu laisa kal-bashar. Al-basharu walakinna laisa kal-bashar. Dia itu manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Habis 4 perkara lagi masuk pada kalimah itu, pada kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab apa tak ada? Wa asyhadu annal malaikatullah, tak ada. Wa asyhadu anna kitaballah, tak ada. Wa asyhadu annal qur'ana kitabullah, tak ada. Wa asyhadu anna Jibrila wa Mikaila ila akhirih malaikatullah, tak ada. Sebab apa? Selain daripada 9 sifat yang tersebut itu, ada 4 perkara lagi masuk pada makna kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, percayakan anbiya, percayakan segala malaikat, percayakan segala kitab, percayakan hari kiamat. Masuk sekali. Sebab apa? Sebab itu yang dibawa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita-cerita para anbiya Rasulullah sampaikan. Cerita bab malaikat Rasulullah sampaikan. Cerita bab kitab Rasulullah sampaikan. Cerita bab kiamat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan. Okey, jadi terangkum. Dan begitu juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terangkum juga dalam asyhadu alla ilaha illallah, sebab Allah Taala yang mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila nak mati memadailah la ilaha illallah tanpa sebut Muhammadar Rasulullah. Sebab kita waktu nak sakaratul maut, lidah kita yang boleh bergerak, mulut kita tak boleh nak gerak lah. Bila mulut kita tak boleh nak gerak, susah nak sebut Muhammadur Rasulullah. Yang hanya boleh la ilaha illallah. Tengok, tanpa sebut bibir tak gerak pun boleh sebut la ilaha illallah. Tu nikmat ataupun rahmat Allah Subhanahu taala bila sakaratul maut. Cuba sebut la ilaha illallah. Bibir mana gerak tapi boleh sebut la ilaha illallah. Sampai lah. Tapi Muhammadur Rasulullah kena katuk, kena buka balik. Jadi susah. Bila sakaratul maut dia tak boleh dah nak gerak sebab dia nak separuh mati dah. Nak tarik roh dah. Tu yang boleh ucap la ilaha illallah tu pun kalau ingat. InsyaAllah ingatlah. Habis. Khatimatun ay hadhihi khatimatun khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu hadhihi. Penutup kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah sempurna difaham segala aqaidul iman yang tersebut dalam kitab ini dan segala perkara yang terkandung dalam makna 2 kalimah yang tersebut itu, bagaimana yakni seperti mana kenyataan-kenyataan yang telah lalu di dalam kenyataan huraian al-uluhiyah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka bagi menyenangkan penuntut-penuntut di sini dinyatakan dengan ringkas sekurang-kurang dan sebanyak-banyak aqaidul iman yang masuk di bawah makna kalimah yang tersebut itu, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dia simpul lagi. Inilah yang patut kita ada dalam i'tiqad hati kita. Yang kita duk bahas 80 lebih muka surat ni, inilah kesimpulan. Sekurang-kurang aqaid yang terkandung pada 2 kalimah syahadah. Apabila disebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka termasuklah di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 50, yakni 50 aqaidul iman, tambatan iman. Kata dalam Baquratul Amani, tak sebut simpulan iman sebab tambat lebih kejap daripada simpul. Sekurang-kurang aqaidul iman, iaitu aqaidul iman 41 termasuk di dalam makna la ilaha illallah. Makna. Dalam makna betul. Dalam hasyiah kalau kata termasuk dalam kalimah la ilaha illallah, hasyiah akan kata ai maknahu. Mana boleh masuk kalimah, masuk makna. Mafhum dia panggil. Dia panggil mafhum. Dia panggil madlul. Dan 9 termasuk dalam makna Muhammadur Rasulullah. Kenyataan bagaimana yang seperti mana berikut: 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil atas Allah, dan 1 yang harus. Jumlah sifat semua tu 41 sifat, dan 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil atas Rasul, dan 1 yang harus, yakni yang harus bagi Rasul,
titik jumlah sifat bagi Rasul 9 sifat. Tu kesimpulan aqaidul iman pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis. Sebanyak-banyak akidah jamak bagi aqdun yang terkandung pada dua kalimah syahadah. Adapun sebanyak-banyak, tadi sekurang-kurang 50 aqaid. Ni sebanyak-banyak pula. Adapun ini dia panggil makna tafsili. Daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, makna tafsili hak ni. Makna ijmali, la ilaha ma'budun illallah, maqam orang awam. La ilaha mawjudun illallah, maqam orang fana. Macam lah. La ilaha ma'budun la ilaha ma'budun bihaqqin illallah, itu maqam orang awam. La ilaha mawjudun illallah. Macam-macam lah dah. La ilaha maqsudun illallah dan sebagainya. Adapun sebanyak-banyak aqaid yang terkandung dalam jumlah kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu ialah 68 aqaidul iman. Mana kenyataan 50 aqaidul iman termasuk pada makna la ilaha illallah, iaitu 14 sifat yang masuk pada istighna. Dia bahagi lagi. Dia bahagi lagi. Tadi hanya 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Ini nak istighna iftiqar pula. 14 sifat yang masuk pada istighna, sifat istighna yang dulu kita bincang. Bukan ada sebelah je ke? Sebelah ke? Istighna sebelah. Bukan sebelah ke? Dia kan tambah 3 lagi. Dulu pergi rujuk balik lah, dia tambah 3 lagi. Inilah kita Idatul Sibyan pun ada, dia tambah 3 lagi, lepas tu mustahil bagi 3 lagi. Ikutkan sebelah lah. Memadak dah hak tadi tu. Ni ikut tarik dia lah. Macam mana? Okey, mana dia tadi? 14. Okey, lawan bagi istighna itu 14 pula. Berjumlah 28. 14 28 lah. Dan 11 sifat pada masuk pada iftiqar ilaih. 11 sifat pada iftiqar ilaih. Asalnya 9, kemudian tambah 2 dulu dia bagi. Dia tambah 2, jadi 11. Lawan bagi sifat iftiqar tu 11 pula, berjumlah 22. Dah berapa dah? 50 di situ. Bagaimana kenyataan, seperti mana kenyataan pada keterangan al-uluhiyah yang telah lalu. Tengok balik lah. Dan 18 aqaidul iman yang masuk pada makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iaitu 18 aqaid itu 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Okey, lawan bagi sifat wajib bagi Rasul 4. Dan satu sifat yang harus satu sifat yang harus lawan sifat yang harus satu juga, berjumlah 10. Baiklah. Dan 4 rukun iman lagi. Dia tambah 4 hak tadi yang dibawa oleh Rasul. Percayakan anbiya, percayakan malaikat, percayakan kitab, percayakan hari kiamat, yang masuk di dalam jumlah kata itu lawan bagi 4. Maksudnya percayakan anbiya, lawannya tak percayakan anbiya. Tak percaya, bukan tak percayakan anbiya itu sebagai makna tak. Tak percayakan kalimah. Tak percayakan anbiya. Istihalatul mustahil. Tak apa dia nya? Betul lah. Betul lah. Tak tu jadi sabit pula. Tak percaya. Betul lah. Tak percayakan anbiya. Tak dengan tak negatif dengan ketiga jadi positif, iaitu percayakan anbiya. Betul. Bukan tak percayakan anbiya tu jadi i'tikad, tapi tak percayakan anbiya itu kita nafi. Itu yang jadi i'tiqad. Nak kunyah kacang, tak payah, nyaut je. Kunyah kacang, aduh, macam lapak ke bulok. Ke bulok apa kita tak makan, habis kita tak lapak. Semalam kena KFC. Lupa orang belanja. Okey. Percayakan malaikat itu wujubul wajibat. Mesti percayakan malaikat, wujubul wajibat. Tak percayakan malaikat tu, tak percayakan malaikat tu mustahil. Tak boleh. Lawan tu, tak percaya malaikat. Tak percayakan malaikat, tu baru i'tikad kita. Iaitu percayakan malaikat lah. Tu lawannya. Tu kalau nak ikut sunnah ni lah.
Yang masuk dalam jumlah kata itu lebih berjumlah 18. 18. Okey. 10 campur 8, 18. Bagaimana, yakni seperti mana yang telah dinyatakan pada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadan tu ada alif. Sebab dia isim anna, rasulu itu khabar anna, Allahi mudhafun ilaih. Bahwasanya dhamirul hali wasya'an. Nyatalah dua kalimah syahadah yang sedikit hurufnya kalimah syahadah itu mengandungi segala barang, segala perkara yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, percaya dan beriktikad bagi zat Tuhan dan Rasulnya, Rasul Tuhan. Maka dengan susunan yang ringkas serta melengkapi kandungan kalimah syahadah itu akan barang yang kita sebutkan. Maka dengan susunan yang ringkas serta melengkapi kandungan susunan yang ringkas itu akan barang itu maf'ulun bih bagi melengkapi. Barang yang kita sebutkan itu ia susunan yang ringkas tadi telah jadi pengertian dan juru bahasa barang yang di dalam hati orang yang mukmin dan lagi menjadi syarat sah Islam bagi mereka yang hendak masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Siapa nak masuk Islam wajib sebut. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki tak payah sebut asyhadu, tak apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah. Apa-apa yang menunjuk pengakuan dia secara ijmali, ma'rifatullah secara ijmali, iaitu Allah itu Tuhan, Muhammad itu Rasul, sudah dalam mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i tak, sebab asyhadu dengan makna uz'idu wa a'taqidu wa a'tarifu anna Allah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan kena ikut tertib, wajib ikut tertib. Tak boleh wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baru wa asyhadu an la ilaha illallah, tidak sah. Kemudian dia yang tukang syahadah tu, orang yang mengucapkan syahadah nak masuk Islam tu kena faham makna dia walaupun secara ijmali. Makna secara ijmali bahawa apa dia? Allah je Tuhan, Muhammad tu Rasul. Itu ijmali. Tafsili, ni. Tafsili mengaji sifat 20. Orang kafir nak masuk Islam tak wajib secara tafsili lagi, wajib secara ijmali saja. Dengan makna dia wajib tahu Allah itu Tuhan, Muhammad itu Rasul terakhir. Sudah. Tu yang wajib faham secara ijmali. Tafsili, selepas dia masuk Islam, lepas dia lepas masuk Islam lama dah, baru wajib ke atas dia tafsili, iaitu syahadah secara tafsili sifat 20 lah, ngaji sifat 20 lah. Okay. Kemudian kena mualat, tak boleh asyhadu an la ilaha illallah makan nasi dah, ni makan kacang lapang, tak kira ucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak sah, kena ucap balik. Habis. Mana dia? Manakala telah diketahui demikian adanya dhamirul hali wasya'an seperti mana dibahas, sayogialah bagi orang yang berakal membanyakkan sebutan dua kalimah syahadah. Ni selalu biasanya risalah tauhid ni sebahagian daripada rujukannya ialah Ummul Barahin. Jadi Ummul Barahin akhir sekali akan memperingatkan, suruh memperbanyakkan bacaan la ilaha illallah. Dan syarah-syarah yang pun mensyarahkanlah macam mana nak kata menjadikan darah daging la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah dan sebagainya. Sebab tu dalam tarekat-tarekat tidak lepas zikir umum setiap hari 3, iaitu tahlil, istighfar, selawat. 3 tu hak wajib paling habitat tu. 3 tu. Wirid umum dia 100 kali selawat, 100 kali tahlil, 100 kali istighfar. Tu wirid umum. Kemudian ada wirid khusus. Ikutlah tarekat masing-masing. Mesti tak lepas pada tu. Sebab nak jadikan darah daging kita la ilaha illallah. Tu. Kena selalu sebut lah. Senang ya. Pada sebarang masa, yang ni mana-mana masa, dan pada tiap-tiap hal, mana-mana duduk diri, dengan mengingatkan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ataupun makna syahadah tadi. Kita tahu ngaji sifat 20 apa la ilaha illallah, rasa feeling, la ilaha illallah macam ni, Muhammadur Rasulullah macam ni. Pada sebarang masa sempurna. Maknanya makna syahadah yang sempurna sehingga jadi mesra, jadi larut, seperti darah daging. Sama lebih kurang macam syarah Sanusi. Tiada bercerai barang sebentar. Sebentar pun tak bercerai, dia sentiasa ada. Ketika menjadi darah daging dah,
ia seorang akan melihat segala rahsia yang ajaib. Dia ada rahsia dia. Kena buat dulu apa dia rahsia tu. Yang tiada difikir dan dicapai oleh akalnya seorang. Dan bertambah-tambahlah kuat iman, tambah kuat iman dan kasihnya seorang yang demikian dengan kemurahan Tuhan, dengan kurniaan dan kemurahan Tuhan, Ar-Rahman dan Ar-Rahim Tuhan. Allah Ta'ala kurniakan pada dia perkara-perkara yang ajaib, menguatkan iman dia, menguatkan amalan dia, menjadi seorang hamba Allah Ta'ala, mengurniakan kita mati, kemurahan. Mana dia? Dan kasihnya yang demikian, dan kasihnya, dan bertambah-tambahlah kuat iman dan kasihnya seorang. Titik. Yang demikian tersebut dengan kemurahan Tuhan mengurniakan kita pula mati di dalam iman. Dia panggil husnul khatimah, la ilaha illallah. Dan mengurniakan kita tempat berbahagia di akhirat. Mana? Surga, jannatul ajilah, surga akhirat. Kalau jannatul ajilah dengan ain, surga di dunia. Mana surga di dunia? Iaitu ilmu wal amal. Itu surga di dunia. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada amal, tidak ada surga di dunia. Dia ada ilmu saja, tak ada amal. Dia ada amal saja, tak ada ilmu. Itu bukan surga di dunia. Dia kena ada dua, ilmu wal amal. Tu Syekh Nawawi tadi sebut dalam kitab Bahjatul Wasail. Mengurniakan kita tempat bahagia serta beroleh syafaat bagi diri kita. Amalan kita jadi syafaat diri kita. Nabi SAW beri syafaat pada kita. Memperbanyakkanlah syafaat. Sedekah tu akan jadi syafaat pada kita. Sembahyang sunat akan jadi syafaat pada kita. Baca Quran akan jadi syafaat pada kita. Selawat pada Nabi SAW jadi syafaat pada kita. Bagi banyak syafaat. Sebab kita tak tahu kita nak dapat syafaat apa ni. Kita pun tak tahu keadaan lagu mana nanti. Tak tahu nak dapat syafaat lagu mana yang boleh masukkan kita ke dalam syurga Allah Ta'ala. Ibu bapa kita, bagi diri kita. Ibu bapa kita ngapai Quran boleh jadi syafaat kepada mak bapak kita. Jadi orang alim pun dapat syafaat kepada orang ibu bapa kita. Sebab tu kena jadi orang alim. Orang alim, kita duduk mengaji ke, kita apa-apa yang dapat pahala kita transfer terus kepada mak bapak walaupun tanpa niat. Tu fungsi anak lah. Anak buat ibadat dia dapat pahala. Anak belajar jadi dapat pahala. Anak jadi alim dapat pahala. Free, tak payah duduk niat dah. Betul stik terus. Dapat terus. Tak payah nak aku niatkan pahala ni kepada aku hadiahkan pahala ni kepada sia-sia. Tak payah dah. Tak payah niat pahala kepada orang lain. Selain pada mak pak kena niat pahala lah. Kena niat untuk sampaikan hadiahkan pahala tu. Kalau mak pak tak payahlah. Mak pak tu automatik. Tapi dosa dia tidak automatik pergi kat mak pak. Hanya pahala sahaja. Tu rahmat Allah Ta'ala. Tu. Jadi orang alim lah. Tambah-tambah pula orang masyarakat kita perlu orang alim pula. Lagi-lagi kita wajib belajar. Kalau kita mensia-siakan pelajaran ataupun jalan yang telah Allah Ta'ala jalankan, lorongkan kepada kita untuk jadi alim, tapi kita tolak, kita malah, kita dan sebagainya, tunggu nanti kat akhirat lagi mana. Malah taik lagi. Masyarakat kita tak ada orang alim. Kita tengok mana orang alim ni tak kenal. Kalau ada pun, adakah mencukupi segala-gala ilmu yang ada pada dia? Mungkin dia tak reti ilmu lain. Kita kena cover hak tu pula. Tu masyarakat kita. Banyak fuqaha dah sini. Yang tak ada yang mutakallimin. Banyak fuqaha masyarakat ni, mutakallimin tak ada pula. Mutakallimin kita kena tampung ke mutakallimin pula. Mufassirin tak ada, jadi ahli tafsir pula. Muhaddithin tak ada, jadi muhaddith. Manatiqah tak ada, jadi ahli mantiq pula. Nahwiin tak ada, jadi ahli nahwu pula. Tu fardu kifayah bukan agama aja, ada perubatan, fardu kifayah, engineering dan sebagainya. Ilmu lain. Ilmu dunia pun sama, ada fardu kifayah. Ilmu akhirat pun ada fardu kifayah. Tapi ilmu akhirat yang fardu kifayah lebih asyraf daripada fardu kifayah hak dunia. Habis. Dan sekalian orang muslimin secara amnya, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tamatlah kita, habislah kita, wallahu ta'ala alam. Dia minta maaf sikit sebanyak daripada kesalahan kita, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang
orang tu daripada kita sendiri. Jadi sepanjang 50 majlis ni kalau ada salah dan sebagainya, betul sendirilah. Kita pun bukan reti kan. Kita baca gitu-gitu betul sendirilah. Okey. Betul sendiri. InsyaAllah lepas ni ada lagi lah. Baca kitab lain pula. Tapi grup lain lah. Tapi kena bayar sikit. Lepas ni kena bayar lah. Malas nak buat free kan orang tengok kan. Tu. Grup 100 lebih tengok 13. Tu pun 13 masa khatam, masa tak khatam 3-4 orang lah. Kalau otak 3-4 orang lah. Dia buat rakam ke tu. Kita rakam suara, kita share dalam grup. Kalau nak dengar rakaman, dia live ni, fungsi live ni sebab nak tengok live ni, bukan nak tengok rakaman. Dia live dengan rakaman, maqam beza. Live ni live lah, rakaman tu rakaman. Okay, live ni live, rakaman tu rakaman. Kalau nak riwayat hadis, kalau guru tu tak kata, okay, saya ijazahkan kepada orang yang live ni dan orang yang tengok rakaman ni. Kalau tak sebut rakaman, tak dapat tu. Tak dapat tu, dapat hak live yang dengar. Dia panggil mubasyaratan khalfal hijab. Dengar secara mubasyarah tapi khalfal hijab. Hijab ni apa dia? Hijab dia phone ni lah. Kita tak duduk depan guru, duduk dekat tempat lain tapi dengar. Dia panggil ada hijab. Kalau dia ijazah tu ijazah lah ya, sah tu. Rakaman tak sah dah. Rakaman kena minta link kat dia. Kalau dia tak sebut lah, okey saya ijazah juga kepada orang yang dengar rakaman ni. Kalau tak sebut lah tu jenuh. Tak dapat. Dia maqam lain. Sebab tu buat lain. Kalau nak rakam, kita rekod suara tu hantar guru. Bila-bila masa dengar macam kiai apa nama dia tak ingat dah. Dulu baca kitab apa, dia buat grup WhatsApp. Lepas tu dia rakam situ. Dia baca tu. Dia rakam, dia hantar ke guru WhatsApp rakaman tu 40 minit, 30 minit. Gitu. Dengar rakaman senang. Sebab tak ada masa dia kata, sebab kalau nak buat live orang tak nak masa nak tengok. Semua sibuk kerja dan sebagainya, jadi senang boleh tengok bila-bila free boleh dengar. Jadi dia buat rakaman gitu. Tu fungsi rakaman. Kalau live ni memang nak live pun. Tapi tengok rakaman juga wah. Bukannya kacau apa pun. Lepas subuh tak ada buat apa, bohong. Semua pelajar lagi. Bukannya kerja dah. Kalau kerja lain cerita lah. Pelajar. Lepas ni insyaAllah pakai kita nak baca kitab mantiq Idahul Mubham, Syarah Ma'ani Sulam. Ingat nak baca sekali apa nama Taqribul Usul, tak apa, kita baca satu-satu, takut muntah. Taqribul Usul pun lebih kurang mantiq juga, walaupun ada usul fiqh, tapi tak apalah. Taqribul Usul tu permulaan. Idahul Mubham permulaan. Mantiq ya. Tapi berbayar lah. RM10, RM15 ni. Nanti ada lah tu iklan tu. Okay? Jadi tak ada lah grup ni tak ada lah, kosong nanti. Nanti kita buat grup baru. Kalau untuk bacaan lain, grup lain, bacaan kitab baru, grup baru lah. Okay? Apa lagi ya? Tu je lah. Kita sedekahkan Fatihah kepada pengarang kita Syekh Abdul Ghani Yahya dan Syekh Umar bin Yusuf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada dekat tu je. Wallahu ta'ala a'lam.